Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 4 akan membentangkan tugasan kritikan artikel yang bertajuk Strategi Pengurusan Evidence Pentaksiran Bilik Darjah Murid Berkeperluan Khas dalam Program Inklusif Sekolah Rendah. Jurnal ini adalah daripada Malaysian Journal of Social Science and Humanity. Jurnal ini ditulis oleh Valerie Velervon Primus dan Musirin Mosin tahun 2021. Ahli kumpulan kami adalah 4 orang, yaitu Nur Aisyah Hafizah binti Ali Akbar, Arbi Jaidul, Laina binti Madari, dan Mas Charlin Sudin. Terdapat beberapa agenda yang akan diulaskan dalam kritikan artikel ini, yaitu pengenalan, ulasan soalan 1, ulasan soalan 2, ulasan soalan 3, soalan 4 dan soalan 5. Seterusnya, pengenalan. Pengenalan, penulis menyatakan artikel ini meneroka strategi pengurusan evidence PBD bagi murid berkeperluan khas dalam program pendidikan inklusif di sekolah rendah. Hal ini wujud disebabkan pemansuhan peperiksaan pertengahan dan akhir tahun bagi tahap 1 oleh Surat Siaran KPM 2018. Terdapat 4 orang guru yang digunakan dalam kajian ini, yaitu guru akademik, guru besar, ketua panitia, dan penyelaras PBD. Oleh hal yang demikian, keempat-empat orang guru ini akan memainkan peranan masing-masing dalam memberikan strategi pengurusan PBD bagi murid berkeperluan khas di sekolah rendah. Ulasan soalan nombor 1. Seterusnya, ulasan soalan 1. Apakah idea-idea utama yang terkandung dalam artikel ini? Nyatakan idea utama yang benar-benar menarik perhatian anda. Jelaskan. Di dalam artikel ini, penulis menjelaskan tentang pengurusan strategi dan kaedah pentaksiran berdasarkan bilik darjah. Penulis menyatakan kaedah yang digunakan oleh guru besar iaitu menjalankan aktiviti melindungi masa instruksional, menjalankan penjaminan kualiti, pemantauan penyediaan fail RPH guru-guru, seterusnya pemantauan fail PBD panitia, mendapatkan pelan strategik panitia, dan guru besar juga melakukan kajian tindakan. Di samping itu, strategi yang dilakukan oleh ketua panitia pula adalah PLC, penjaminan kualiti, jadual semakan kerja murid, merancang penyediaan BBM iaitu bahan bantu mengajar. Ketua panitia juga menyediakan rujukan buku aktiviti MBK PPI, merancang instrumen PBD MBK. Ketua panitia juga melakukan kajian tindakan dan kajian inovasi. Seterusnya, strategi pengurusan evidence oleh guru akademik iaitu mengenal pasti evidence, merangsang evidence dan mentafsir evidence. Dan akhir sekali iaitu penyelaras PBD sendiri. Penulis menyatakan penyelaras PBD haruslah mengurus fail penjaminan kualiti, mendapatkan laporan penjaminan kualiti, membuat analisis rumusan penjaminan kualiti, membentuk pelan strategi PBD dan juga menyediakan pelan operasi dan pelan taktikal. Seterusnya, ulasan soalan nombor 2. Soalan 2 iaitu, adakah terdapat sebarang idea baharu dalam artikel ini? Bolehkah informasi dalam artikel ini digunakan secara praktikal? Jelaskan. Jawapannya ialah ya. Terdapat idea baharu dalam artikel ini, iaitu strategi pengurusan PBD dilakukan selepas pemansuhan amalan peperiksaan pertengahan dan akhir tahun murid tahap 1 pada tahun 2018. Salah satu idea baharu ialah peranan guru besar dalam menjalankan aktiviti melindungi masa instruksional.
Info dalam artikel ini boleh juga digunakan secara praktikal kerana sememangnya artikel ini mengulas mengenai strategi pengurusan pentaksiran bilik darjah MBK PPI dan artikel ini menjadi garis panduan dalam membantu guru-guru di sekolah rendah melaksanakan pentaksiran lebih sistematik. Ulasan soalan nombor 3. Seterusnya adalah perbincangan nomor 3, yaitu adakah Anda bersetuju atau tidak bersetuju dengan segala intipati utama perdebatan, perbincangan, hujahan dalam artikel ini? Berdasarkan pembacaan artikel ini, pembaca setuju dengan hujahan yang terdapat di dalam artikel ini. Objektif khusus dalam kajian artikel ini adalah untuk menerokai pengurusan strategi eviden pentaksiran bilik darjah dalam proses menjalankan pentaksiran bagi murid masalah pembelajaran di sekolah rendah. Melalui pembacaan artikel ini, ianya memberikan garis panduan kepada pembaca, terutama sekali kepada para pengkaji. Artikel ini sesuai untuk dijadikan sebagai bahan rujukan kepada pengkaji lain untuk mendapatkan sumber kajian berkaitan PBD. Seterusnya, panduan kepada ibu bapa, juga guru-guru, serta pihak-pihak tertentu. Seterusnya, pembacaan artikel ini juga membantu pembaca, terutamanya pihak-pihak tertentu dalam melaksanakan PBD, khususnya kepada murid berkeperluan khas MBK. Melalui pembacaan artikel ini mengharapkan agar bahagian pembangunan kurikulum, bahagian pendidikan khas, perkembangan kurikulum, pengurusan pentaksiran, latihan pendidikan guru, pentadbiran sekolah mendapatkan implikasi positif berdasarkan kajian dalam artikel ini. Berdasarkan pembacaan artikel ini, penulis telah memfokuskan beberapa pihak dalam melaksanakan pengurusan yang strategik dan kaedah pentaksiran bilik darjah, yaitu guru besar, penyelaras PBD, ketua panitia, dan guru yang memainkan peranan penting dalam melaksanakan pentaksiran yang lebih sistematik kepada MBK. Berdasarkan hasil kajian dalam penulisan artikel ini, penulis telah memberikan 5 rajah yang menjelaskan secara ringkas hasil kajian berkaitan dengan pengurusan strategi dan kaedah mentafsir evidence pentaksiran. Oleh itu, walaupun hasil kajian yang terdapat dalam artikel ini ditulis secara ringkas, namun ianya sedikit sebanyak memberikan satu pengetahuan dan panduan kepada pembaca berkaitan dengan pengurusan strategi evidence pentaksiran bilik darjah dalam proses menjalankan pentaksiran bagi murid MBK. Ulasan soalan nomor 4. Sejahtera, seterusnya silakan membentangkan penilaian organisasi dan penyampaian ide artikel ini. Secara keseluruhan kajian ini, organisasi dan penyampaian ide yang disampaikan artikel adalah sangat terperinci, di mana dalam artikel ini susunan dan kajian artikel dapat dilihat rapi dan jelas mengikut prosedur kajian penyelidik. Penyelidik memulakan artikel dengan abstrak dan seterusnya pengenalan, sorotan literatur, permasalahan kajian, objektif kajian, kerangka konseptual, metode kajian, dapatan kajian, dan juga kesimpulan. Penyampaian ide pengkaji yang disampaikan adalah jelas dan juga terperinci, di mana pengkaji menyampaikan ide dengan menerangkan tujuan kajian artikel yang positif. Seterusnya, adakah artikel ini mudah difahami, lancar, dan juga konsisten? Dalam konteks yang disampaikan dalam artikel ini boleh difahami dan jelas. Namun begitu,
Penggunaan perkataan evidence dalam kajian ini memerlukan pengertian yang mendalam untuk ditafsirkan dalam pendidikan. Dalam artikel ini juga, metodologi kajian dijelaskan secara terperinci, di mana penyelidik menerangkan reka bentuk kajian, instrumen kajian, sampel kajian, dan juga proses pengumpulan data secara terperinci. Reka bentuk kajian yang dijalankan adalah secara kualitatif. Penyelidik memilih kajian case secara kualitatif karena ia berdasarkan kerangka konseptual yang dibangunkan dalam kajian, di mana ia bertujuan untuk meneroka proses yang berlaku secara naturalistik. Artikel ini melibatkan peserta kajian di lokasi sebenar yang bersifat grounded theory. Manakala instrumen kajian pula, penyelidik menggunakan dua kaedah, yaitu secara pemerhatian dan juga temu bual. Temu bual yang dijalankan oleh penyelidik dibahagikan kepada dua, yaitu temu bual secara formal dan juga temu bual secara tidak formal. Temu bual secara formal mengemukakan soalan secara spontan dalam aliran interaksi, manakala temu bual secara tidak formal menghuraikan cadangan soalan atau isu untuk diteroka semasa temu bual dijalankan. Seterusnya, proses pengumpulan data dalam metodologi kajian ini, penyelidik menggunakan bukti dokumen. Bukti dokumen ini melibatkan beberapa jenis dokumen, khususnya dokumen yang berbentuk seperti buku rekod mengajar guru, buku teks, kertas edaran, dan juga senarai semak activity. Bukti dokumen ini digunakan penyelidik untuk mendapatkan maklumat tambahan kajian. Seterusnya adalah sampel kajian. Sampel kajian yang dijalankan individu dipilih daripada tempat kajian. Penyelidik juga menerangkan jelas tentang kriteria-kriteria pemilihan peserta kajian. Individu yang dipilih berdasarkan kriteria tersebut adalah untuk membantu menyediakan jawaban kepada soalan kajian. Terusnya, dapatan kajian. Terdapat 4 dapatan kajian yang didapati penyelidik dalam kajian ini. Dapatan kajian mengenai pengurusan strategi dan kaedah pentaksiran bilik darjah daripada pihak guru, pihak penyelaras PBD, pihak panitia, dan juga daripada pihak guru besar. Dapatan kajian yang diperolehi sangat jelas dan terperinci bagi penilai, dan secara keseluruhannya ia boleh memberikan implikasi positif kepada penilai dan juga baik kepada organisasi sekolah, terutamanya untuk memberikan panduan kepada pelaksanaan pengurusan PBD, khususnya bagi program pendidikan inklusif untuk murid berkeperluan khas. Ulasan soalan nomor 5. Seterusnya, apakah cadangan Anda untuk mengembangkan ide dalam artikel ini? Jelaskan. Kajian lebih mendalam serta cadangan buku rujukan atau panduan yang terperinci bagi isu ini seharusnya dicadangkan dalam artikel ini. Hal ini kerana artikel ini tidak menyentuh dengan lebih terperinci mengenai garis panduan yang disebutkan seperti yang dinyatakan dalam kesimpulan selari dengan objektif khusus artikel ini,
yaitu meneroka pengurusan strategi evidence pentaksiran bilik darjah dalam proses menjalankan pentaksiran bagi murid masalah pembelajaran sekolah rendah. Artikel ini hanya menyentuh secara kasar serta dalam bentuk ringkasan gambar raja sahaja. Satu kajian yang lebih mendalam perlu dibuat supaya melalui kajian itu mungkin ada penemuan baru bagi mengurus strategi evidence serta masalah yang disebutkan dalam permasalahan kajian dalam artikel ini, yaitu kekurangan pengalaman dan bahan bagi mengurus MBK yang menyebabkan keciciran dan tahap penguasaan mereka masih di tahap yang minimum pada akhir semester dapat ditangani. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.